punya sharing session pada hari ini. Kita akan ada sharing session kita ni selama 1 jam lah, which is daripada pukul 2.30 sampai pukul 3.30 insyaAllah. So hari ni saya dah pilih satu title lah, satu tajuk yang saya nak kongsikan dengan mungkin saudara-saudari rakan-rakan pengajar dan pensyarah daripada Universiti Malaysia Kelantan ni, ialah berkaitan dengan Adobe Sparks. Okay, so Adobe Sparks kita akan discuss which is dalam masa sejam hari ni. So saya dah tengok sebelum ni daripada rakan-rakan semua dah present daripada last week lagi berkaitan dengan macam mana kita nak adakan ataupun how we want to create a virtual classes within students yang berada di lain-lain tempat, yang kita menggunakan hangouts dan kita menggunakan software ataupun various of program yang ada sekarang, sama ada freeware ataupun sama ada yang berbayar, untuk kita communicate ataupun kita engage dengan student kita. So hari ni saya ada satu program which is Adobe Spark yang saya rasakan mungkin boleh digunakan oleh kita sebagai educators, okay, a group of educators daripada Universiti Malaysia Kelantan ini untuk kita engage dengan student, which is we can create ataupun we can develop content, okay, content, dan juga kita boleh gunakan Adobe Spark ni untuk buat sesuatu yang lebih menarik untuk kita kongsikan dengan pelajar-pelajar kita lah. So untuk sebelum saya pergi lebih dalam lagi berkaitan dengan Adobe Spark ni, mungkin saya nak berterima kasihlah kepada PKPA, pihak PKPA UMK, which is the Pusat Pencemerlangan dan Pembangunan Akademik, which is the Center for Excellence and Academic Development, Universiti Malaysia Kelantan. Teristimewanya kepada Director atau Pengarah PKPA, Profesor Dr. Surya Baba, kerana telah come out dengan satu idea yang awesome ideas lah, I think a brilliant idea actually, to have a sharing session within us, okay, and then kita boleh collaborate ataupun kita boleh bertukar-tukar ideas ataupun mungkin ada skills yang you all ada mungkin yang kami tak ada, ataupun yang kami ada mungkin you all tak ada, mungkin kita boleh kongsi. Dan from time to time dengan adanya sekatan pergerakan yang kita hadapi, mungkin almost third weeks yang kita hadapi sekarang, hari ni adalah hari yang ke-20 kita stay indoor, which is kita tak boleh create atau kita boleh beraktivitis kat luar. So that's mean itu tak memaksudkan kita untuk menghadkan kita punya aktivitis lah. Okay, so as we know, Adobe adalah satu giant corporation lah. So as we know, Adobe ni adalah satu giant corporation which is the software company, okay, yang telah wujud sekitar tahun 1982 lagi. 1980-an tu Adobe telah incorporated di United States of America lah. So hingga kini pun Adobe ni masih lagi relevan dalam industri, dan dia merupakan sebuah multinational computer company based dekat California, Amerika Syarikat lah. So mungkin majority of us kita dah biasa dengar sangat dah apa tu Adobe, dan kita memang dah familiar dengan Adobe, sebab Adobe ni dia adalah sebuah software yang sangat berguna, very useful software, especially for the creative designers ataupun to create the creative content, because of nowadays tak semestinya designers, a group of designers sahaja yang create a creative content. So semua orang pun boleh create a creative content, semua orang boleh jadi photographer, semua orang boleh jadi designers. So dengan adanya software-software yang sangat mudah, yang sangat berguna pada hari ini lah. So seperti yang kita tahu juga, Adobe ni adalah sebuah series of software yang premier. Okay, premium means you need to download, and then you need to select the package or the plan lah, plan yang mungkin ada education plan, ada yang premier plan, ada yang standard plan dan sebagainya. And then you all boleh pilih apa yang you all nak, dan juga you all kena buat payment lah, because of it is a premier software, and then kita perlu ada satu macam budget dan sebagainya lah untuk menggunakan Adobe. So hari ni saya ada satu solution which is, even though you are not installing Adobe in your computer, okay, kita tak perlu keluarkan budget, tapi kita boleh gunakan Adobe as well dengan zero payment, tak ada bayaran lah. So this is the initiative
by the Adobe together with the Adobe Education. Okay, dia adakan sebagai satu series, iaitu web-based application daripada Adobe directly, bukan daripada mana-mana syarikat di bawah Adobe, tapi sebenarnya ialah daripada bawah syarikat Adobe itu sendiri, which is Adobe Spark. You can find Adobe Spark ni dekat kita punya website ataupun dekat internet, which is spark.adobe.com lah. So mungkin sometimes kita tertanya-tanya, kita nak panggil Adobe ke, kita nak panggil Adobe ke, kita nak panggil Adobe. Kadang-kadang ada orang kata Adobe, ada orang panggil Adobe dan sebagainya. So it's depend on you. Okay, kadang-kadang orang selesa nak panggil Adobe. Okay, ada orang selesa nak panggil Adobe. So it's depend. Tapi sebutan sebenarnya kalau anda biasanya di belah-belah US ataupun UK dia akan sebut Adobe lah. So Adobe ni adalah satu software yang biasa digunakan. Kalau biasanya kalau anda tanya designers ataupun creative person, mereka sangat familiar lah dengan program Adobe ni ya. Okay, Adobe ni dia offer kepada kita, sebelum saya masuk kepada Spark, saya nak buat pengenalan sikit tentang Adobe lah. Adobe ni dia ada bagi banyak various ataupun multiple kind of software kepada kita, seperti software untuk photo editing, software untuk web development, software untuk video production, software untuk effects, software untuk kita punya animation, software untuk pelbagai-pelbagai guna. So that's mean kita boleh download dan kita boleh buat package yang kita suka lah. For example, saya nak tunjuk di sini ialah yang ada di saya punya komputer nowadays. For example, saya di komputer saya ni dah diinstall dengan Adobe yang terkini lah, which is the Adobe Creative Cloud ataupun Adobe CC. Ada list of software yang kita ada lah, which is the Photoshop. Photoshop is very popular one lah. Biasanya semua orang kenal Photoshop. Photoshop is using for the photo editing. And then we have the Illustrator for the graphic ataupun untuk digital drawing. And then Acrobat, multi-purpose use. And then InDesign for the magazine production ataupun publication. And then we have XD for the mobile application. Lightroom as well for the photographers. And then Premiere, which is for the video productions, and then After Effects for the adding the effects for the videos and animation, special effect and so on. So a lot of them is listed here, and then it is provided by the Adobe. So if you are having the abilities to use this all kind of software, it is benefits lah ataupun kelebihan lah kepada anda semua. Okay, so this is the what we call the premium one lah. So that's mean kalau anda perlukan ini, so anda kena apa panggil tu melanggan ataupun anda kena bayar, anda pilih package dan sebagainya. So satu berita baiknya kalau anda berpeluang pada peringkat awal hari tu, UMK ada provide license kepada kita. License kepada kita sebagai staff di UMK untuk mendapatkan full version of Adobe pada masa tu. So saya berpeluang dapatkan satu slot lah daripada CCI pada masa tersebut melalui email dia dan saya boleh install lah. Okay, so hari ni saya tak nak cerita pasal Adobe full version ini. So saya nak cerita pasal Adobe Adobe Sparks. So Adobe Sparks ni mungkin you all dah tahulah apa itu Adobe Sparks. Okay, so cuma saya nak terangkan pada hari ni ialah apakah kegunaannya Adobe Sparks yang kita boleh gunakan sebagai satu optional ataupun satu pilihan kepada kita untuk kita create the content for the e-learning lah. Okay, so seperti yang kita tahu, because of restrictions in moving, so kita tak boleh nak masuk ke campus, jadi kita perlu create the content based on the syllabus. So now we need to create the content lah, sama ada kita nak buat slide. So slide mungkin kita boleh gunakan PowerPoint dan sebagainya. So previously mungkin kita dah ada satu sharing session daripada brother sebelum ini, dia ada ceritakan berkaitan dengan how to create a videos using PowerPoint. Okay, so hari ni kita nak tengok optional selain daripada PowerPoint, selain daripada mungkin yang lain. So kita nak tengok apakah yang di-offer oleh Adobe Sparks. Okay, Adobe Sparks ni seperti yang saya katakan tadi ialah sebuah inisiatif yang telah diperkenalkan ataupun telah di-offer by the Adobe lah. So macam mana kita nak dapatkan dia punya software tersebut ialah kita boleh pergi dekat
spark.adobe.com.sp lah, SP for the Spark lah. So SP for the Spark, which is the short form. So by default application ni semuanya ada dia punya dua huruf lah sebagai tanda logos bagi setiap application. For example, Spark is SP and dia berwarna kuning Okay, so now once you dah pergi kepada spark.adobe.com/sp/ ni, so dia akan keluarkan satu antarmuka lah ataupun interface kepada kita, which is kita nak welcome to Adobe Spark and then kita kena login. So secara asasnya setiap software yang web based ataupun software yang di-offer melalui atas talian, kita perlu login kerana sekarang ini Adobe pun dia adakan satu storage berbentuk cloud. Okay, seperti yang anda tahu bila kita perlukan cloud ialah kita tak perlu simpan kita punya previous work ataupun editing previous yang dah lama-lama. Tak perlu kita, hello? Ya, okay. Boleh share slide. Hello, tak dengar lah. Boleh share slide. Slide, sebenarnya saya tak ada slide, saya just share dia punya interface begini. Boleh kita boleh sharing ke? Kita punya presentation kita boleh share. Yes. Kita share. Sekarang ni saya just present dulu. Nampak tak screen komputer saya ni? Saya nampak awak saja ni. Tak nampak welcome to Adobe Spark, tak nampak? Tak nampak. Arif, Yeah. present now. Present now, share window. Share videos, okay. Present. Share window. Okay, share. Boleh? Nampak? Share windows. Share Windows. Rasa macam dah tadi dah tekan present now and then bukan your entire screen Kalau your entire screen Arif buka share windows, pilih windows yang Arif buka. A window. Okay, a window. Okay. Okay, alright. Okay, Windows and then select window and then share. Okay, dapat? Boleh? Hello? Yeah. Okay, dapat. Okay. So kita sambung balik. Okay, sorry for the technical issues tadi. Okay, so this is the welcome page for the Adobe Spark. So Adobe Spark ni offered by the Adobe. So once kita nak mulakan untuk menggunakan Adobe Spark ni, by default kita kena pergi dekat dia punya website lah. So website dia adalah spark.adobe.com ataupun /sp/. Okay, ni adalah dia punya URL dia. So anda boleh tengok. And then Adobe Spark website. So kita akan tengok dia punya interface and then kita perlu untuk login lah. Okay, because of nowadays Adobe ataupun mana-mana software sekalipun, especially for the web-based application, mereka mengutamakan for the cloud storage, which is all the works ataupun kita punya editing dan kita punya kerja-kerja yang kita buat tu akan disimpan di atas online lah ataupun di dalam talian, bukan disimpan dalam komputer. So kita boleh pilih lah sama ada kita nak download and then simpan dalam kita punya storage secara physically ataupun kita akan simpan by default di dalam kita punya cloud storage lah. Okay, so now without ni kita terus pergi kepada teachers or students, okay, and then kita just click on login. Okay, so kalau anda sudah mempunyai account Adobe, so just strictly ataupun straight into the sign in lah. Kalau anda masih lagi belum ada account, so anda boleh pilih sama ada continue with Google ataupun continue with Facebook ataupun Apple ataupun create account lah. So now saya login dengan saya punya account menggunakan UMK because of saya daftarkan account ini menggunakan Teachers and Education punya account. So saya just masukkan alamat email and then terus continue for the password. Okay. Okay, so continue and then after continue tu dia akan masukkan kita ataupun bawa kita ke page yang Adobe Spark lah. So Adobe Spark ni dia ada 3 cabang sebenarnya ataupun 3 jenis untuk kita buat creative content, which is the graphics,
Okay, ada yang kedua adalah web page dan yang ketiga adalah videos. So ketiga-tiga projek ni kita boleh hasilkan menggunakan Adobe Spark without installing the Premiere Adobe software lah. Okay, so yang ini pun kita boleh, contohnya kita boleh create sama ada daripada site kita ataupun site educators, kita boleh create the content to share with the students ataupun kita boleh asking for students to create the content based on the assessment ataupun tugasan yang kita berikan kepada mereka lah. Because software-software yang diberikan ini adalah di atas talian dan tidak membebankan kepada komputer. Because of kadang-kadang permasalahan yang timbul di kalangan pelajar ialah komputer didn't support for the software yang besar ataupun software yang berat dan sebagainya. So this is the kita katakan optional ataupun jalan penyelesaian lah bagi permasalahan pelajar. So ni adalah kita punya interface bagi Adobe Spark. Okay, Adobe Spark seperti yang saya katakan dia ada 3, which is post ataupun kita panggil Spark Post for the graphics, Spark Page for the website, and then Spark Videos for the video production. Okay, so now login dan sebagainya, so we just create projects. Okay, create a project here, dia ada warna biru dan ada simbol cross ataupun simbol tambah kat sini. So that's me for the create project, and then here we have the profile ataupun menus for the page profile lah. Okay, and then sini dia ada listkan kepada kita for the connections and then your recent project. So this is the project yang kita buat sebelum ini lah. Okay, and then dan juga Adobe Spark ni sama dengan mana-mana web-based design software juga. Dia menyediakan kepada kita sama ada kita nak starting from scratch ataupun kita nak starting from template. So dia ada provide kepada kita various templates yang ready design lah. Okay, for example kita nak start using the Adobe Spark, so we just click on the buttons which is the create a project. So we just click here and then you can see a lot of kind of project that we can buat lah. Kita boleh design ataupun kita boleh produce, which is flyer, Instagram post, Facebook covers, collage, web page, videos, branded graphic, custom size graphic, dan kita boleh view all dan kesemuanya adalah. For example, flyer, Instagram post, Facebook cover dengan collage ni kita mungkin boleh groupkan dia ke dalam a group of post which is graphic, and then web page is the group of page, and then videos is a group of video lah. Okay, for example kita pergi satu persatu, apa yang kita perlu buat ialah for example kita view all. Okay, once kita view all, dekat atas ni dia ada tulis kat situ graphics, web page and videos. 3 jenis yang di-offer oleh Adobe Spark. So mungkin ada yang mengatakan bahawa okay sama macam canva.com ataupun postmywall.com. Ada yang ni adalah apa namanya web 2.0 ataupun webtoon yang disediakan oleh mana-mana apa namanya syarikat komputer dekat luar sana. Okay, yang ini adalah sedikit berbeza kerana dia adalah sebuah apa namanya web-based application yang diproduce oleh sebuah syarikat yang kita katakan established lah because of Adobe, instead of using the apa namanya software yang premier offered by them. So kita boleh gunakan yang free versions of them, software yang sama, mungkin sama level dengan mereka lah. So kalau kita tengok satu persatu, for example when we click graphics, so dia akan bawa kita kepada page of graphics. So kita sama ada kita nak buat Facebook and Twitter, and then mereka ada Instagram for free, for example posters, flyers, promo card, business card and so on, and then ads. Okay, this is for the advertisement. Okay, apa-apa sahaja yang kita perlu design, and then pelbagai bentuk yang kita perlu buat lah. For example once kita klik for example kalau kita nak buat poster kepada pelajar kita, poster untuk untuk kerja-kerja tugasan dan sebagainya, so we can click on mana-mana tu, and then dia akan pergi kepada loading page because of web-based application. So dia akan load the page, okay, and then dia akan bawa kita kepada editing punya site lah. So here dekat sini, so kita boleh buat satu editing, okay, dan pilih yang manakah kita suka lah. For example saya nak pilih yang Washington High Mascot tryouts ni, and then once kita dah selecting, okay, so kita boleh buat editing through online. So at sini kita nak tukar the font, kita nak adjust the text, okay, kita nak
change the colours of the theme colours, or else kita nak tambah maklumat dan sebagainya. So semuanya ada di sini lah, sama ada kita nak buat shape, text dan sebagainya. So semuanya ada disenaraikan dekat sini. So dianya adalah sangat mudah lah. Once you dah buat editing kat sini, so dia akan directly save dekat kita punya homepage. Okay, so kalau kita tengok satu-satu, for example font Washington High. Okay, once kita klik dekat Washington High, so dia akan keluar add your brand here. So that's mean the properties untuk editing for the Washington High. So kita boleh pilih apakah kita nak, font apa, font jenis macam mana yang kita nak buat. So ada banyak jenis font yang disediakan because of Adobe ada various types of fonts yang established lah ataupun yang kita katakan yang baik lah. Okay, for example kita boleh pilih font yang kita suka and then kita boleh tukarkan teks tersebut apakah yang kita nak masukkan lah. For example sini kita nak masukkan Universiti Malaysia Kelantan. Okay, and then we just click done. Okay, so now kita dah buat satu editing and then mascot mungkin kita nak tukar warna dan sebagainya. It depend on your keperluan lah pada masa tersebut, sama ada logo, okay, dan sebagainya. So logo ataupun gambar-gambar yang nak dimasukkan dalam kita punya editing, okay, sama ada kita boleh tukar, replace icon, okay, replace icon, sama ada kita nak cari gambar dekat sini yang telah di-offered by Adobe. Jangan risau sebab kita kata copyright, sebab copyright ini adalah owned by Adobe. So once kita gunakan software Adobe, so kita boleh menggunakan mana-mana gambar yang di-offer oleh Adobe lah. So tanpa ada copyright issues. Okay, so selain daripada cari ataupun find an icon offered by the Adobe, so we can have the add version ataupun add button here. So add button means kita boleh tambah foto daripada komputer kita sendiri ataupun kita boleh ambil gambar dengan kita punya kamera dan sebagainya, kita save di komputer and then kita boleh upload the photos into the itu adalah langkah yang selain dengan kita ambil gambar sendiri ada daripada Adobe, so kita boleh upload the photos ataupun apa-apa image, apa-apa icon yang ada daripada kita sendiri. Alright, so selain daripada tu kita juga boleh tukar tema dan juga kita boleh tukar warna dan sebagainya. It depends on the needs ataupun contohnya kalau for example sekarang dia kata current colours ialah biru ataupun dark blue for the background. So mungkin you all nak tukar kepada warna lain, depend. And then suggested colours, okay, color-color yang sedia ada, okay, kita boleh tukar based on kita punya warna tema ataupun warna corporate colours dan sebagainya. Alright, so this is for the graphic lah. Okay, so kalau kita tekan dekat home button, SP Post here, you can see SP Post and then tepi tu adalah button home. And then once you click on the home button, which is back to home page, anda akan tengok the design yang kita buat tadi tu akan disimpan di sini lah. So mungkin besok ataupun the next time you all you want to do the editing ataupun nak sambung, continue the editing process, so just click on this thing lah, edit the projects. Okay, so now kita nak pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan web page. Okay, once we click the web page, so dia akan offer kepada kita template. So jangan risaulah, that means anda boleh pilih template yang mungkin boleh membantu anda. For example, dia ada beberapa tema, for example the popular, grow your business, tech and studies, champion your cause dan sebagainya lah. Okay, for example, kalau kita katakan kita nak buat on champion your cause. Okay, so case study. For example, so we click on the web page. So web page yang di-offered by the Adobe Sparks ni, dia lebih kepada how we want to present something. So kita boleh masukkan gambar dan kita boleh masukkan title dan kita boleh masukkan maklumat. Okay, tapi dalam bentuk website. Okay, dalam bentuk website yang proper. Okay, so seperti yang kita tahu sekarang ni banyak website software ataupun web-based application yang di-offer dekat luar sana yang boleh kita buat website. For example, Wix. Wix sangat popular nowadays, orang sangat guna ataupun banyak orang yang gunakan Wix untuk create their website. So optional ataupun
the other ways ataupun jalan lain yang kita boleh gunakan instead of Wix, Wix.com, kita juga boleh gunakan Spark page lah. So here is the Spark page. Okay, mungkin Spark page ni lebih selamat because we just log in before dan sebagainya. Okay, so now here, kalau kita bukakan website ataupun Spark page, kita akan tengok satu page yang besar dan dia akan ada beberapa ikon di atas sini, iaitu setting, preview, present, share dan plus, which is add members. So now we can add a title. For example, kita nak tambahkan title kita, for example tajuk untuk kursus kita lah. For example, saya nak tajuk kursus yang saya ajar semester ni adalah visual presentation technique example. Okay, and then add subtitle here, mungkin kita boleh tambah CFT 1073 ataupun the course code, ataupun kita nak tambah the name of instructor, okay, nama kita sebagai instructor for this course, example lah. Okay, and then we have a sign, plus sign symbol here ni. So kita boleh tambahkan untuk seterusnya. For example, kita boleh tambahkan photos ataupun background image untuk kita punya background visual presentation technique. Okay, so dekat sini pun sama macam grafik tadi ataupun Spark Post. Okay, sama ada kita boleh upload the photos, find a free photos provided by Adobe, Adobe Stocks, Creative Cloud, Lightroom, connect to Dropbox, which is the cloud storage, connect to Google Photos yang daripada devices kita, dan juga connect to the Google Drive. Same goes to the Dropbox lah, which is the cloud storage. Okay, so dekat sini sekali lagi saya nak tekankan bahawa copyright issues tidak timbul lah dekat sini. Instead, kalau anda download daripada Google dan upload here, so yang tu mungkin akan jadi copyright issues. But kalau anda find the photos from here, okay, daripada sini, ikon kanta pembesar ni, dia tak akan timbul isu copyright issues lah. Okay, copyright issues ni pentingnya sekarang kita perlu ambil tahulah, because of nowadays everyone sangat mementingkan karya mereka lah, sebab banyak orang yang menghasilkan fotos dan mendapat sumber pendapatan daripada foto tersebut. So kalau kita grab the photos from them without permission, so tu sangat tak berintegriti lah kalau kita fikirkan so dan mereka berhak untuk sue kita lah daripada situ so yang tu just common things lah. Okay, so once you click the find free photos, okay, dia akan ataupun Adobe akan filter all the photos yang kita cari tersebut adalah foto-foto yang percuma. For example, kalau kita cari sini presentation technique, okay, so presentation, so now all the pictures related to the presentation di senarai di sini. So kalau kita tengok kat sini dia dah load image. So kita tunggu. Okay, so sekarang kita tengok lot of photos daripada Google atau daripada Adobe yang di offer kepada kita adalah based on the free images. So once kita klik dekat situ, so dia akan keluarkan image tu sebagai background image lah. So now saya pilihkan satu gambar ni sebagai satu background. So now kita dah ada satu web banners yang agak menarik lah. So we have visual presentation techniques by the instructor name. Okay, so now we have the banner. So kita dah siap satu banner. So kalau kita nak preview, we just click on the preview here. So now kita dah nampak satu website lah. Tapi website ni hanya satu banner saja, tak ada item-item yang lain. So kalau kita nak tambah, so we just click close here and then kita go kepada editing bags. So bawah ni, when you scroll down, bawah ni dia ada multiple selection yang kita boleh pilih, which is photos, text, button, videos, photo grid, slide shows and then split layout. So kita boleh pilih dekat sini once mana yang you all nak lah. For example, saya pilihkan photo grid. Okay, photo grid, add photo to build your grid. Kita tambahkan foto-foto yang kita tambah kat sini untuk kita tambahkan photo grid. For example, kalau kita nak tambah benda lain, for example kita nak tambahkan photo grid, slide shows, split layout. Okay, so kita tambahkan split layout.
So kita ada dua belah, sebelahnya adalah image dan sebelah lagi kita bertambah penerangan. Okay, for example kita tambahkan sini adalah image-nya, kita nak tambah ialah mungkin kita nak buat ni adalah web page untuk course kita. So mungkin yang pertama-tama sekali adalah course information kan, kita nak tambah course information. So macam mana kita tambah course information? Di sini digambar di sebelah kiri ni mungkin kita boleh masukkan related photos for the course information. Okay, so instead of find free photos, mungkin kita boleh cari dekat Adobe Stocks. Okay, kita try the second thing which is the Adobe Stocks. Okay, mungkin kita boleh cari kat sini adalah gambar berkaitan dengan kelas. Okay, and then kita boleh cari, dia akan load untuk kita apa namanya gambar-gambar ataupun apa-apa yang related to the class. Okay, for example kita ambilkan satu gambar and then dia akan masukkan satu gambar kelas ataupun ni macam student punya participation lah dalam kelas kita kan. Cuma kekurangannya lah once kita gunakan Adobe Spark secara percuma ni, dia akan letakkan watermark lah untuk kita. Okay, tapi kalau kita nak gunakan Adobe Free Photo ni, Find Free Photo, dia tak ada itulah, tak ada watermarks. Okay, so sebelah sini kita boleh tambahkan item lain, for example text, foto. So kalau kita nak foto tak, so lebih baik kita cari dekat photo grid kan. So now kita tambahkan text. So text, for example kita nak tambahkan pengenalan ataupun course introduction. Okay, dalam bahasa Inggeris lah Okay, course introduction. So, biasanya kalau kita nak buat dalam e-com lah, kita buat e-com tu kita dah buat details of our courses dan sebagainya kan. So dekat sini pun kita boleh buat juga lah. So course introduction, so kita boleh tambahkan apakah maklumat yang kita nak masukkan. For example, course introduction, okay, kursus this course ataupun kita nak buat apakah maklumat yang kita nak masukkan lah. This course offered for the students, teachers dan sebagainya, bla 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 lah dan sebagainya. Kita boleh tambahkan tag kat situ lah. Okay, sehingga kita tamatkan semua item text yang diperlukan, depends on your regarding courses. Okay, alright, so now kalau kita dah sampai sini, kita rasa macam nak preview again, so we can click preview and then dia akan load kepada kita on preview site lah. So now kita ada satu banner and then after that kita ada satu second page. Okay, second page which is the course introduction ataupun information about the courses. And then we can see the split layout which is the image and the text. Okay, so now we can close. Okay, so saya tak berhasrat nak pergi lebih dalam lah because of yang ini mungkin you all boleh explore more, mungkin you boleh experimenting by yourself dan explore by yourself. Dekat sini adalah present. Present mean kita boleh present replace. Okay, kita boleh replace the slide ataupun the website yang kita design tadi tu menjadikan sebuah slide. Okay, menarik kan? So mungkin kalau anda ada presentation ataupun nak buat presentation dengan student dan sebagainya, nak buat video presentation dan sebagainya, so anda juga boleh buat menggunakan Adobe Post ataupun Adobe Page ni lah. Okay. Okay, so now selain daripada presentation, kita ada share. Share mean kita boleh berkongsi dengan students, dengan rakan, dengan mana-mana. And then last kali kita boleh asking the others ataupun kita boleh ajak members kita untuk bercollaborate dengan kita dengan dalam process of design. Okay, last but not least, dekat hujung sekali ni, hujung kanan, kita ada satu buttons ataupun satu icon kat sini, namanya adalah Themes. Okay, Themes ni provided by the Adobe Sparks page adalah untuk kita pilih lah sama ada kita nak, for example kita ni tak ada ideas ataupun kita tak ada satu specific tema untuk kita punya website ni, so kita boleh pilih given themes, okay, yang kita increase. Tapi kalau you all nak pilih yang style decorative text, you can choose storybooks, mungkin threads, nightcaps, whimsy dan sebagainya. So all of them is listed here lah. So once you click ataupun bila kita klik mana-mana tema ni, dia akan tukar kita punya teks, kita punya icon yang ada dalam kita punya website ini. Alright?
Okay, so tu adalah untuk Spark page. Okay, so yang ketiga adalah saya nak tunjuk hari ni adalah berkaitan dengan Spark videos. Mungkin yang ini agak menarik sikit lah. Because of videos ni, kalau kita katakan agak premier ataupun agak eksklusif sedikit untuk kita nak hasilkan video. Because of sekarang ni everyone can produce a videos, especially kita sebagai educator, kita pun kena produce video juga. Bukan untuk popular, sometimes kita boleh sambil menyelam minum air kan. Ada orang buat duit dengan membuat video jadi YouTubers, jadi Insta famous dan sebagainya, dan YouTube akan bagi something kepada kita if we achieve some levels kan. So kita untuk scope sebagai educators ataupun scope as academician, kita perlu hasilkan videos sebagai sebagai satu collections, okay, collections of our knowledge dan juga kita punya education ataupun kita punya syllabus untuk kita kongsikan dengan pelajar kita beyond the classroom lah. So mungkin kalau kita katakan we give a lecture ataupun physical lecture tu, kita boleh bagikan kepada within the classroom. So mungkin kita ada 40, mungkin kita ada 60 orang pelajar. Tetapi dengan menggunakan video ni, kita boleh broadcast the video kita tu mungkin menerusi apa-apa video page, okay, menerusi contohnya Vimeo ataupun kita boleh menggunakan YouTube dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, kita boleh share openlearning.com dan sebagainya. So kita punya audience ataupun kita punya learners tu boleh jadi worldwide. Okay, so video ni adalah satu pilihan lah, mungkin kita boleh katakan satu pilihan. Instead of you all boleh gunakan software-software lain seperti yang kita ada sekarang ni, banyak yang Premiere. For example, we have Adobe Premiere Pro. Okay, sometimes kalau kita ni adalah Mac users, kita boleh gunakan kita boleh gunakan Final Cut Pro, ataupun kita boleh gunakan untuk editing the effects for the video, mungkin kita boleh gunakan After Effects, ataupun kita boleh gunakan mana-mana software yang mahal, contohnya macam Sony Vegas dan sebagainya yang effect yang lebih baik kepada kita lah untuk hasilkan video. Okay, untuk option yang kedua mungkin kita boleh pergi yang murah ataupun yang free. Mungkin kita ada Movie Makers untuk the Windows user, ataupun kalau kita ni Mac user mungkin kita boleh gunakan IMAX ataupun kita gunakan iMovie, ataupun kita boleh gunakan Filmora dan sebagainya. Bila kita di FTKW especially, once kita bagi tugasan kepada pelajar-pelajar, especially tugasan kepada pelajar tahun 1, kita bagi kebebasan kepada pelajar untuk pilih software, because of kita nak pelajar tersebut mengenali software-software yang ada, sama ada freeware ataupun premium software ataupun sebagainya, untuk mereka buat satu video. Sebanyaklah, ada yang gunakan Sony Vegas, ada yang gunakan Filmora, ada yang gunakan berbagai lagi lah. So nowadays, hari ni saya nak tunjukkan ialah berkaitan dengan Adobe Spark Videos lah. Okay, so once kita klik the video here, so kita ada diberikan beberapa template lah untuk kita edit menggunakan video. For example, kita ada popular, stand out on social, grow your business, teach and studies dan sebagainya. For example, kita klik on teach and studies, klik once, and then every great story starts somewhere. Tell us about your idea or title. You can always change later. So now kita boleh masukkan kita punya tajuk lah, tajuk apa yang kita nak hasilkan ataupun nak produce video with what kind of title. Okay, so now kita boleh masukkan title. For example, sini kita nak masukkan CFP 2073, okay, and then TTV. For example, ini nama kursus lah untuk kita buat video ni, TTV chapter 1, for example, kita nak buat video berkaitan dengan chapter 1. Okay, so now kita klik next. Okay, title tu kita boleh edit from time to time so tak perlu risau lah. For example, alamak tersilap tajuk, tak apa, kejap lagi kita boleh edit lagi lah. So now this is the template yang diberikan oleh Adobe Spark, yang kita boleh pilih sama ada tell what happened, a hero journey, show all that, show and tell, promote and ideas dan sebagainya. Semua ni adalah template yang diberikan oleh mereka lah. So, tapi kalau contohnya anda ni adalah seorang yang sudah biasa, mungkin dah common, dah familiar dengan video editing software, so kita boleh start from scratch.
Okay, so for the beginning ataupun untuk hari ni saya nak tunjuk dulu, mungkin kita boleh pick this one lah. Okay, okay, so Adobe Spark adalah basic software yang offered by Adobe untuk create graphics, web page and apa namanya videos. So dia masih lagi mengekalkan tools ataupun layout of videos editing yang lain seperti Premiere dan sebagainya, tapi dia lebih simple ataupun kita boleh panggil simple, mudah untuk lihat lah. So this is the example. Okay, the example of videos yang diberikan oleh mereka lah. Okay, so this is the tutorial lah. Okay, yang anda boleh tengok. Okay, so once kita dah ready, okay, kita boleh klik okay, I'm ready lah. So sekarang dia telah bagi kepada kita satu antarmuka ataupun workspace kepada kita lah untuk kita bekerja untuk hasilkan video. Sebab sekarang ni video adalah satu benda yang kita boleh hasilkan di hujung jari. Kadang-kadang kita pergi bercuti dan kita nak buat satu vlog ataupun travel vlog berkaitan dengan kita pergi bercuti day 1, day 2, day 3. So kita tak nak tunggu lebih lama balik ke rumah baru kita nak buat editing. Tak perlu because nowadays once we have the connection, kita terus boleh edit the videos and kita boleh terus upload the videos to the social media. Because of nowadays the social life is very important. Semua orang nak update dalam Instagram, Facebook, Twitter ataupun LinkedIn dan sebagainya. So that's mean you all need to have a very good connection dan juga a very good software untuk hasilkan a very good content. Okay, so now kalau anda tengok kat sini, di bawah ni adalah a very simple timeline. So kalau anda tengok dalam mana-mana software editing video pun dia ada satu timeline lah, tapi yang lebih kompleks based on the software. Okay, so mungkin kalau anda tengok Movie Maker and iMovie, dia lebih kompleks sedikit daripada Adobe Spark. Kalau nak tengok Premiere Pro and Final Cut Pro, more complex to the iMovies dan sebagainya. So bila kita katakan kompleks, maksudnya kita boleh adding a lot more things lah. For example, effects, kita boleh tambah logo, icon dan sebagainya. And then we can create apa namanya, banyak benda yang kita boleh buat lah. Tapi di dalam Spark, dia dah simplify. Dia buat timeline kita based on boxes. Okay, so all the things ni kita boleh masukkan video-video yang sesuai lah. For example, dekat page yang pertama, okay, kita nak masukkan page apa, play from here, duplicate ataupun delete. So problems dan sebagainya. So once kita masukkan all the things kat sini, so kita boleh buat editing the videos lah. Okay, for example, di sini page yang pertama, we click on the first page, setting. So kita boleh tambahkan videos. Okay, kita boleh click on the video icon here. Okay, dekat sini. And then kita boleh tambahkan footage yang pertama. So yang ni kita boleh cari dalam kita punya ni lah, dalam kita punya komputer lah. So biasanya yang ini kita boleh download lah. So dalam video ni simple. So saya tak ada footage for example, tapi you all just boleh click here and then just drop here only. So boleh terus tambah ke sini dan terus boleh adding text. Okay, text for example kita tambah sini selamat datang ataupun percutian ataupun kita nak tambah tadi berkaitan dengan kelas kan. So kita nak buat chapter 1 video basics. Kita nak macam tu. And then kita boleh adjust the text lah, nak kecilkan. For example kita tambah
kita klik on T minus, and then for T plus, which is for the text, larger text lah. And then seterusnya kita boleh drag and drop the text. Okay, so we can kita letakkan di mana-mana teks tersebut kerana kita tak nak mengganggu the video dekat belakang lah. Kalau kita letakkan di tengah-tengah, dia akan mengganggukan video kita daripada display. So kita letakkan di tepi. So now video ni saya tak ada, for example videos. So I'm sorry sebab saya tak sempat nak prepare tadi video footage. So anda boleh download ataupun anda boleh rakam dan anda terus masukkan kat sini video tersebut lah. Selain daripada tu, you all juga boleh rakam the audios. Okay, rakam audio instead of background music lah. Okay, you all boleh tambah background music. Tapi kalau contohnya tak nak tambah background music, dia nak tambah suara sendiri. Okay, nak tambah suara sendiri. So you can add some icon here, klik dekat button microphone. So you can boleh tambah ni lah suara. For example, tambah kat sini. So kita dekat sini sparkadobe.com. Spark Adobe wants to use your microphone, so you just click allow. Okay, and then kita boleh klik the microphone and then press and hold the icon and then kita boleh klik. Okay, kita boleh katakan for example, welcome to TPV. So now we have the chapter 1. So now kita dah ada satu suara lah untuk kita punya. Ni adalah ikon untuk suara. For example, kita klik. So suara tu akan play around with the slide lah ataupun dengan video tersebut. Okay, instead of videos, kita juga boleh tambahkan photos, okay, dan sebagainya. So now the second page number 1 is settled. Kita boleh pergi kepada page number 2 and then repeat the things, okay, sehingga dah settle, sehingga ke peringkat akhir lah. So this is the credit page. So ini dia boleh tambahkan siapakah producer ataupun siapa yang terlibat dalam penghasilan videos ini dan sebagainya. Okay, so this is the credit tema dia lah, tema kredit. Okay, di sini pun dia ada tema resize dengan music. So ini adalah untuk kita punya background music lah. Instead kalau saya yang tadi adalah tambah suara sendiri kan. Okay, suara sendiri. So tapi kalau kita tak nak masukkan suara sendiri, kita boleh pilih the background music yang bersesuaian dekat sini lah. So apa background music yang kita nak. For example, kita nak Lead Fox, Comfy, Cotton, Highways dan sebagainya. So kita boleh klik and then try to previews. Okay, klik on the ni lah icon play ni and then dia akan play bagi kita lah. Alright, so that is add my music. Okay, so once kita dah tambahkan music, okay, kita dah setuju dengan Lead Fox. So kita just click on the Lead Fox and dia akan masuk kepada back ni kita lah, pada kita punya suara dan juga background music. Okay, yang biru ni you just ignore lah because of kita tak ada kita tak ada video tadi. So once sudah ada video, you all boleh masukkan video di sebagai background dia lah. Okay, so this is the preview. So preview, dia akan preview kepada kita lah. So the animations, all the process, background music and so on akan keluar di sini lah. Okay, so based on the video yang kita dah buat. Alright, so kalau dah settle semua, kita boleh share ataupun download the projects. Okay, so ni adalah tema apa yang kita nak. Okay, for example Noi. So dia akan replace the theme untuk kita. Okay, ataupun kita nak gunakan Seg, Mega dan sebagainya. So tu adalah untuk theme lah. Okay, tema-tema yang kita boleh pilih. Okay, so ni adalah untuk video lah. So very basic, very easy, mudah, ada fingertips dan asalkan kita ada what we call a collections of sources ataupun kita punya video lah yang kita panggil sebagai footage. Footage mean video-video pendek yang kita rakam-rakam tersebut belum di-combine lagi lah. Once we dah combine dia dan kita akan edit perpanjangan video tersebut.
tersebut, and then kita akan produce ataupun kita akan hasilkan video tersebut lah. Okay, so kalau anda perasan dekat video ni dia ada masa okay, so mengikut slide ataupun mengikut video-video yang kita add, setiap page ni ada masa. For example sini dia ada 0.14 second, so 14 saat untuk slide number 1. Okay, untuk slide number 2 dia ada 2 second, 2 second, 2 second, 2 second dan sebagainya. So kalau you all rasa macam you all nak panjangkan setiap slide ni jadikan beberapa second, okay, so yang tu you all boleh tambahkan masa di sini lah. Okay, boleh tambahkan masa mengikut kesukaan anda. Dan kalau contohnya anda masukkan video di sini, so dia akan follow the link of the footage lah. Alright? Okay, so this is the video. So once dah ready ataupun dah settle, dah tambah logos, everything dan sebagainya, so we just click download here, and then dia akan downloadkan kepada kita the video project tersebut dan untuk kita share ke mana-mana lah. So kalau contohnya anda rasa macam download tu sebab satu proses yang agak tak perlu sebab memenuhkan kita punya storage, so we can keep the project inside the cloud storage yang ada dalam kita punya Adobe Spark account, and then kita just share directly from here lah, sama ada publish, okay, di mana kita nak publish, okay, dekat mana, for example apa yang kita nak masukkan, and then lepas tu kita boleh create links lah kepada Facebook, Instagram sebagainya. Kita just share links and then kat situ dia akan uploaded lah. Alright. So Adobe Spark ni pada saya rasa amat berguna kepada kita sebagai educators, especially when kita nak create the content ataupun kita nak asking for students to have an optional softwares. Okay, instead of using software yang besar, okay, mungkin student boleh apply ataupun boleh menggunakan software yang agak simple. Tapi biasanya kalau kita di FTKW, software yang simple macam ni kita akan apply atau kita akan suggesting for the first year students lah, because of first year student ni mungkin mereka perlu belajar starting from the basics, okay, starting from basics, and then bila masuk ke tahun 2 dan tahun 3 tu mereka dah mula belajar software yang lebih besar. So mungkin mereka tak perlu dah kita katakan terus jumping into the hard one kan. Mungkin kita boleh try from basics and then after that kita boleh offer the software yang lebih premier di lab kita lah. Okay, so now saya rasa itu saja untuk Adobe Sparks. Okay, kita dah ada 3 demo. Saya buat short demo because we have only 1 hour. Sangat bahan untuk especially for the video ni. So now mungkin you all boleh explore more by yourself because it's very easy, senang sangat. And then saya rasa you all memang boleh buat sebab kita mungkin sebab saya rasa macam everyone is well trained by the PKP before. So kita dah go through the e-learning process, e-learning courses provided by the PKPA for almost more than 1 week kan, 9 hari. Saya rasa sebelum ni saya pernah ikuti PMP kursus selama 9 hari dan kat situ saya banyak belajar daripada various instructors invited by the PKPA, ada daripada UPM, ada daripada UiTM dan sebagainya. Mereka datang berkongsi dengan kita macam mana nak gunakan web tools, macam mana nak gunakan apa namanya open learning dan sebagainya. So saya rasa benda-benda ni adalah salah satu option lah, salah satu pilihan kepada kita untuk kita pelbagaikan multiple ataupun kita nak variety, kita nak pelbagaikan konten ataupun kandungan di dalam kita punya e-learning lah. Okay, so saya tak bahas lah nak cerita kepada you all macam mana kita nak share dengan student because of banyak dari rakan-rakan kita daripada UMK sini, daripada UMKPC, PBI dan sebagainya telah bincang dengan kita macam mana kita nak apa namanya present ataupun macam mana kita nak sharing with the student, sama ada menggunakan Hangouts, ada yang menggunakan Skype, ada yang menggunakan pelbagai software lain. So saya ada juga, Adobe pun ada juga menyediakan satu software untuk kita adakan virtual classroom dengan student actually. Okay, tapi saya just macam nak share sepintas lalu lah pada hari ni, itu dinamakan sebagai Adobe Connect. Okay, Adobe Connect. So Adobe Connect ni adalah satu sama macam Hangout. Hangout dihasilkan oleh Google. Kalau saya tak silap, okay, Google.
Tetapi Adobe Connect ni adalah salah satu software conference juga, okay, yang dihasilkan oleh Adobe. So yang tu pun anda boleh gunakan untuk communicate dengan student, having a classroom secara virtual dan hasilkan apa tu namanya discussion, okay, discussion dengan student kita having a virtual classes. Okay, selain daripada tu kita juga boleh menggunakan Microsoft Teams, okay, Microsoft Teams yang kita boleh jadikan sama macam Hangout juga. So instead of kita hasilkan PowerPoints ataupun kita hasilkan benda-benda yang daripada Word based, Microsoft Words, apa lagi, Google Docs, Google Docs, Google Page dan sebagainya, Google Slide dan sebagainya. So kita ada lagi one more option which is the Adobe Spark. So once we the things, okay, content kita terus share dekat kita punya e-learning webpage, okay, e-community dan sebagainya. Okay, last but not least, kita masih ada 5 minit sebelum kita buka Q&A. Saya ada satu lagi benda yang nak di-share dengan you all, iaitu dinamakan sebagai apa namanya, inisiatif juga daripada Adobe. So dinamakan sebagai Adobe Education. Okay, Adobe Education ni adalah salah satu inisiatif daripada Adobe, which is kita sebagai instructors ataupun student kan, okay, website ni ataupun konten-konten yang ada di dalam Adobe Education untuk kita punya kelas. Okay, dekat sini dia ada bagi banyak sangat tutorial dan juga banyak sangat items ataupun talk session ataupun talk series ataupun tricks daripada experts from all over the world, parts of the world lah, daripada US, UK, mungkin several kind of German dan sebagainya, daripada Japan dan sebagainya, Malaysia as well. Okay, so kita boleh berkongsi atau kita boleh belajar daripada situ. Okay, sorry, dia punya loading lambat sikit. Okay, so Adobe Education Exchange namanya ataupun software website ini adalah namanya Adobe Education Exchange ataupun edX. Okay, edX at adobe.com. So ED for education, EX for exchange.adobe.com. So kat sini dia ada banyak cerita-cerita how to develop virtual classes, how to engage your students, how to communicate with the students dan sebagainya. Okay, so now once waiting for the loading, so kita mungkin boleh buka Q&A dengan anda semua. Kalau anda ada Q&A maybe, okay, kalau ada Q&A mungkin boleh tanya ataupun kita boleh kongsi dekat sini. Saya pun bukan seorang yang mungkin saya expert tu tak sangat, tapi saya apa namanya, guna Adobe Spark ni untuk kita punya classes lah, especially for the courses dekat Faculty of Technology Creative ni. Sebab kat sini kita banyak bagi pendedahan kepada pelajar untuk menghasilkan creative content, for example videos, website, graphics dan sebagainya. Okay, ada soalan mungkin daripada anda semua? So apa khabar, mungkin ada yang baru saja menyertai ataupun yang baru saja yang mengikuti session ni, terima kasih. Mungkin session yang mungkin perkongsian yang tak seberapa daripada saya, mungkin you all boleh jadikan sebagai optional lah, instead of mungkin instead of the other things yang kita commonly use, macam Hangout dan sebagainya. Mungkin sebab ni mungkin boleh masukkan dalam list lah ataupun dalam senarai kita. Kita boleh cuba for the next time. Okay, so now kita dah menghampiri, kita dah 3:31. So masa yang diberikan kepada saya adalah sejam, daripada 2:30 hingga 3:30. So now saya rasa sampai di sini saja untuk perkongsian saya pada hari ini. So terima kasih sekali lagi kepada semua yang menyertai dan juga mengikuti perkongsian hari ini. So mungkin for the next time, kalau untuk for the further information ataupun detail information, mungkin boleh kita berjumpa di fakulti selepas movement restriction ataupun movement larangan pergerakan order ni lah. So nanti kita jumpa di fakulti dan kita boleh discuss more, kita boleh berbincang lanjut.
Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sampai jumpa lagi for the next session. Okay, terima kasih kepada Encik Arif atas perkongsian yang sangat baik. Tak cukup sejam kan. Kena tambah lagi satu sesi ni. Okay, InsyaAllah. ada persoalan, pertanyaan yang nak diajukan kepada Encik Arif berkenaan dengan Adobe. Sebenarnya Adobe ni banyak kan, ni baru satu. So kita boleh tambah lagi session dengan Encik Arif lepas ni, mungkin Adobe lain pula. InsyaAllah. Ada soalan, boleh unmute mic untuk tanya. Okay, masing-masing busy dengan aktiviti dekat rumah. Cik Arif. Ya? Hello. Ya? Okey, Hello? saya nak tanya sikit Cik Arif. Okey, tadi saya perkongsian yang bagus lah. Okey, saya nak tanya untuk Adobe Spark ni, boleh ke kalau kita nak create content just Instagram filter, sebab sebelum ni kita akan pakai Instagram filter which is kita akan pakai After Effects dan sebagainya. Ada tak macam a good template sample yang kita boleh pakai dekat Adobe Spark? Thank you, tu je soalan saya. Okay, terima kasih Miss Izzati daripada Fakulti Teknologi Kreatif juga. Okay, terima kasih soalan. Okay, sebenarnya kalau kita tengok Adobe Spark ni through the Adobe Spark Post lah. So yang kat situ dia ada satu option untuk kita pilihan iaitu dinamakan sebagai Instagram feed, Instagram post kat situ. So of course kita boleh buat filter. Kita punya sources tu kita boleh filter daripada segi gambar, sama ada nak edit ataupun nak video nak panjang, pendek dan sebagainya, tu memang ada lah ability ataupun option untuk edit the filters tu memang ada dekat kita punya Adobe Spark Post. Yes, anda boleh cubalah. Mungkin Mizati boleh cuba lepas ni. Okay, ada soalan Okay, lain? thank you Cik Arif. Okay, ada lagi soalan ke? Okay, terima kasih Encik Arif dan Okay, juga sama. semua. Kalau tak ada soalan lain, mungkin kita boleh tangguh di sini. Dan insyaAllah kita akan bersambung seperti biasa esok sesi pertama pada pukul 10 pagi dan juga sesi kedua kita pada pukul 2.30 seperti biasa. Setiap hari kita akan ada 2 session. Jadi terima kasih kepada Encik Arif selaku facilitator yang sharing tentang Adobe Spark pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan daripada fakulti yang join kita punya session dan boleh share dengan rakan-rakan. Dan insyaAllah bagi yang tak sempat join, kita akan letakkan video recorded video kita akan letak dalam eCampus, dalam Introduction to eCampus. Boleh tengok dekat FAQ Introduction to eCampus. Semua recorded video yang sesi sebelum ini kita letakkan dalam tu. Okey, jadi kita tangguh sesi kita pada petang ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa